Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, selamat datang ke YouTube channel saya. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton video saya kali ini. Alhamdulillah, kali ini aku masih lagi diberi kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu serta idea untuk aku terus berletih, bercakap melalui video ni untuk berkongsi sebarang info dan maklumat yang aku rasa boleh membantu hampa untuk buat pemilihan berkenaan bidang otomotif ni lah. Seni-seni modifat segala benda yang kufarat ni lah. Okey, alhamdulillah kali ni aku akan buat video. Kita akan bercakap berkenaan tentang jenis-jenis enjin. Yang mana bukan jenis-jenis enjin antara 4 stroke atau 2 stroke. Itu common sangat. Kita akan bercakap tentang sifat enjin, iaitu sama ada apa benda itu over square, under square dengan square. Ni adalah aku menjawab soalan banyak orang tanya kan, orang suruh buat video. Sebab kalau baca pun boleh, tapi ya orang suka dengar aku boleh tengok, jadi aku buat dalam video. Okey. So kita akan bercakap tentang over square, under square dengan square. So kita akan berbahas, kita akan bersembang. Aku akan cuba huraikan setakat mana yang aku pun faham, dan aku cuba keluarkan ayat dan benda yang aku rasa hampa pun mungkin mudah faham lah. Sebab kita nak faham pun satu isu, nak bagi orang faham satu isu, nak bagi orang tengok video kita dapat faham pun satu isu. Jadi aku akan cuba. So kalau ada kekurangan minta maaf, saya akan siap. Sebab kita buat video macam mana kita rasa best sekalipun, bila kita dah upload, dah publish, kita baca komen, ada lagi yang kurang sebenarnya. Walaupun kita kadang-kadang kita dah ada tulis poin-poin penting supaya kita tak terlepas benda tu, tapi kadang-kadang ada terlepas juga. Okay, so untuk video kali ni berkenaan tentang over square, under square, square engine tu, kita tak perlukan enjin untuk bercerita. Aku akan perlukan whiteboard besar dan juga marker, supaya marker tu tak lipat aku lah kali ni. Jadi sama-sama aku akan cubalah bantu untuk hampa dapat pemahaman lebih. Sebab over square, under square ni dia akan mengubah karakter enjin, dia akan tentukan karakter enjin tu macam mana, dan daripada karakter tu sendiri kita akan set up enjin tu supaya ke arah macam tu. Itu akan lebih memudahkan kita lah sebenarnya. Right, jom. Okay, so macam aku cakap tadi, kita akan berbincang, bersembang berkenaan over square, under square dengan square kan. Over square tu apa? So hari ni mula-mula kita akan tulis sini over square. Over square ya. Kan somewhere over the rainbow. Over square. Okey, apa itu over square? First kali kita tahu apa syarat-syarat kelayakan dia yang kita nak katakan enjin tu sebagai over square. Okey, over square adalah istilah untuk sesuatu enjin bila mana nilai bore dia ataupun piston lah tulis. Piston lebih besar daripada nilai stroke. Okey. Ini adalah syarat pertama kelayakan sebelum nak pergi menduga. Ni dia, kena ada. Bila bore tu lebih besar daripada stroke, nilai dia dipanggil sebagai over square. Sebagai contoh, piston. Contoh motor apa yang over square? Bore besar. Okey, contoh kita kata motor Chris 110. Chris 110. Saiz piston dia 53 mm. Okey. Stroke dia 50.6 mm. So kat sini kita nampak piston lebih besar daripada stroke. So ini yang dikenali sebagai engine over square. Ini engine over square. Bila mana duster aku? Baju lah. Bila mana piston lebih besar daripada stroke, nilai dia automatik kita panggil engine tu adalah engine over square. So apa kelakuan engine over square? Apa karakter dia? Ni syarat dia. Apa respon dia? Karakter lah kita panggil. Karakter engine tu macam mana tau? Karakter lah, tulis macam tu lah, hanya faham lah. Okay. So kalau engine yang didesign over square, apa yang akan berlaku dekat motor tu? Apa PL dia? First kali engine tu tenaga bawah ataupun RPM rendah lah, RPM rendah, tenaga bawah ada lemas ataupun lemah, manakala tenaga dari RPM tengah ke atas akan kuat. Tak cukup ebok ni, panjang ni ebok ni. Lebih kurang macam tu lah. Motor yang piston lebih besar daripada stroke ni, bawah dia memang lembek. Dia akan RPM tengah ke atas baru kuat. Sebab apa? Okey, kita faham. Tujuan dibuatnya engine over square ni, satu adalah, kita tulis tujuan lah. Tujuan engine over square ni adalah design dia untuk engine yang
kita nak kata apa? Boleh kita kata performance, high RPM. Dia memang ke arah ni, performance dan high RPM. Tapi motor standard je jadi sang. Yalah motor standard pun tapi dia high RPM. Bila kata high RPM tu, enjin tu didesain untuk bermain di RPM atas. Sebab apa kita kata enjin tu bermain di RPM atas? Kita kena faham balik. Calculation bore dengan valve, dia sangkut pot ikut bore lah, betul? Kan? Macam video aku tunjuk tu. Okey, contoh kita kata motor apa kita nak bagi contoh? Tak sebut motor lah, lagi orang sentak asyik Aspire, KLC je kan. Okey, contoh kita kata enjin over square ni bore. Bore dia saiz 80 mm. Contoh stroke dia 70 mm. Okey. So kita kena faham. Bila bore besar, stroke kecil, kita panggil apa? Over square. Okey. Kenapa kita kata enjin ni lemah bawah, atas tinggi? Firstly kita nak faham saiz valve dia. Okey. Piston 80, saiz valve apa? 40 36. Kan? Kalau tengok formula aku tunjuk tu lah 40-36 by formula. So bila enjin piston besar, valve pun automatik dia akan buat besar. Takkan piston 80, valve pakai 24-20, memang mampu motor tu. Kan? Bila piston besar, valve automatik akan pakai besar. Stroke rendah, enjin akan bermain di RPM atas. Dia tengah ke atas tu, dia memang menekan kuat motor tu. Memang untuk performance punya motor ni. Dan sebab apa kita kata dia high RPM? Dia ada sebab juga. Sebab bila kita kata mechanical part ni, kita kena bercakap tentang sebab munasabah. Kita tak tahulah. Kalau boleh tak nak macam tu kan. Okay, sebab apa kita kata dia high RPM tau? Kita kena faham. RPM tu apa benda RPM? RPM tu adalah revolution per minute, betul? Dia adalah putaran. Berapa kali piston naik turun, magnet tu adalah wadah ataupun alat untuk bacaan dia. Okey. Bila stroke tu pendek, macam sekarang ni piston besar, stroke pendek. Semakin pendek stroke ni, semakin cepat naik turun, semakin cepatlah RPM tu naik. Itu dia punya teori dia. Kenapa stroke pendek, RPM tinggi, RPM boleh hentak RPM tinggi? Sebab cepat. Bagi contoh, kita letak macam ni piston sama, bore dengan bore. Okey, bagi contoh, bore 80 juga. Ni pun 80. Sini stroke kita kata 70. Sini stroke kita kata 140. Contoh. Gila 140 mm stroke. Kapal kot. Ni contoh Okey. So bore 80. Ni panjang ni stroke lah. Stroke sini 70. Sini bore 80 juga, stroke 140. Nampak nampak? Kan aku letak kamera tak nampak penat conteng. Okey, alhamdulillah masih dalam ruangan lagi. Okey. So bore yang 80, stroke 70 ni lebih cepat naik turun. Bagi contoh yang ni dari piston ni kita panggil TDC, ni BDC. TDC BDC, titik top dead center, bottom dead center. Kalau ada orang Indonesia tengok ni, orang di Indonesia disebut sini TMR, titik mati atas. Ni adalah TMB, titik mati bawah. Sama je lah kan. Okey. So yang ni stroke daripada atas ke bawah ni, ini 70 mm stroke dia, sini 140. So piston 80 mm ni dah sampai bawah, yang sebelah ni baru separuh. Yang ni turun naik, yang ni baru turun, baru dapat sampai ke bawah. Sebab ni 140, ni 70. Jadi ni lebih cepat. So jadi yang ni RPM lebih dapat cepat lah kan? Tapi macam mana pula kita kata dia lemas bawah? Memang macam tu. Dia memang macam tu. Satu sebab dia bocor, valve ni automatik besar. Valve automatik besar. Kedua, stroke dia pendek. Jadi daya tolakan dia tu tak sama. Sampai tetap sampai, atas bawah tetap sampai. Tapi daya dia tu tak sama. Kan? Enjin yang macam ni selalunya motor banyak enjin macam ni. Kebanyakan motor macam ni lah. Kebanyakan motor. Sebab apa? Sebab power to weight ratio kita ada benda lah, power to weight ratio. Power to weight ratio kita lebih kuat dekat power. Weight kita ringan sebab kita motor weight kita ringan je. Motor body berapa je, horsepower kita berapa. Jadi boleh tak ada masalah pun. Tambah pula macam contoh enjin over square ni kan, piston besar, stroke pendek kan. Ditambah pula dengan contoh superbike, piston sampai 4. Piston sampai 4. So boleh hilang masalah tenaga bawah ni lemah. Atas sebab sisi dah besar, piston pun 4.
salah satu lah kan. Macam contoh kalau ada kereta ke, contoh lah, aku pun tak ambil pot sangat spek-spek kereta kan, contoh lah kita kata kan. Kereta lah, motor lah, superbike, kita kata superbike, piston besar punya. Contoh kita kata piston 80 ada 4, stroke pendek lah, contoh stroke dia 40 mm, contoh 40 mm. Kalau tengok sini bawah lemah ni sebab bawah dah besar apa semua, tapi superbike tu laju kot daripada bawah. Sebab apa? Lupa dia ada 4. Jadi 4 ni menutup kelemahan dekat sini. Asalnya lemah kat sini, sekarang ni kelemahannya dah ditutup atas faktor banyaknya piston tu. Tu cara-cara pengeluar bermain lah kan. Dan engine over square macam ni, kita tak perlukan, bila dah pakai bawah besar, kita tak perlukan degree yang besar. Kita kena faham tau, engine ni dah lah lemah bawah, kita nak high RPM kan? Kita pakai bawah besar, kita hantam degree yang besar. Sebab apa? Sound cakap degree 27 nak main RPM atas. Betul, degree 27 memang gila untuk RPM atas sebab kebocoran dia tinggi. Tetapi kita kena faham balik, kita piston pun dah besar kan? Piston dah besar, valve pun dah besar, jadi cam tak payah besar sangat pun tak apa dah kan? Motor nak on road lagi, kena fikir, kena counter macam tu lah. Jangan nak merepek sangat, jangan bukan-bukan sangat. Tu je kesimpulan dia kat sini. Ini jangan besar sangat. Kalau tengok degree superbike kan besar mana pun, 23, 24, aspire degree 27, gila babi. Sebab apa? Walaupun dia 240, dia ada 4 piston. So 240 ni tak nampak macam 240 dia punya power. Nampak memang kuat gila. Okay, so ni untuk over square. Untuk under square, padam dulu. Aku tembok WD-40 sebab whiteboard ni dia dah tak berapa nak ni dah lah, tak apa nak betih boleh cuci. So ni untuk engine over square. Boleh tengok lah dekat Google, motor apa yang piston lagi besar pada stroke kan. Macam motor belang ke apa kan, belang piston 62, stroke berapa lah tak ingat ke pun. RS, tu semua motor makan top speed macam tu. Jadi bila motor kita design untuk engine yang over square, janganlah minta gear 1 tu padu gila-gila punya, mampus lah. Tambahlah kita motor piston 1 je, janganlah mabuk sangat kan? Kita kena faham lah engine tu karakter dia dekat mana. Jadi bila engine tu kita faham karakter dia bagaimana, kita taklah salahkan pemain. Apa abang ni buat motor bawah tak laju langsung, atas kuat gila babi punya. Kau gila babi ke pemain je gila babi? Kita kena faham benda-benda macam tu lah. Okay, so lepas tu kita berbalik ke under square. Under square bukan underwear. Okay, under square. Apa itu under square? Apa syarat-syarat utama nak dikatakan under square? So kalau tadi syarat dia adalah bore lagi besar, under square ni mestilah di sebaliknya, betul? Simple kan? So di sebaliknya adalah yang ni, nilai stroke lebih tinggi dari bore. Bore besar tu. Paling tu. Nilai stroke lebih tinggi dari bore. Maksudnya stroke tu lagi tinggi pada bore. So kalau contoh kita buat bore motor apa yang ni, okey kita kata contoh wave 110 Honda Dash kan. Piston dia saiz 50 mm. Stroke dia apa? 55.6. Stroke dia 55.6. Apun LC piston 54 bore, stroke 58.7. Under square over the rainbow kan. Ni tak nampak ni sangat, ni lagi jelas nampak sebab ada kosong kan, nombor tu nampak best sikit. Okay, ni adalah design engine yang kita panggil sebagai under square. So apa karakter dia tau engine ni? Kena ada kita cerita sekali karakter kan. Okay, karakter engine yang under square ni, karakter dia, okay, aku nak panahin dulu lah. Okay, karakter engine ni dia akan kuat dari RPM bawah ke tengah ke atas pula dia akan ada rasa menekan. Macam nak? Kalau siapa ada motor LCC dia bawa pada pulas tu, bubur kita tu pulas, kita rasa motor tu bertenaga kan. Tapi bila tengah nak ke atas tu kita rasa motor kita macam menekan.
Dia macam senak pun ada. Kan? Itu adalah karakter enjin yang undersquare. Okey, untuk enjin undersquare ni apa kelebihan dia? Kelebihan dia, enjin undersquare sangatlah bertenaga. Sebab daripada bawah dia dah kuat. Dia sangat bertenaga. Dia memang kuatnya. Ni design enjin lori pun macam ni lah. Kan? Sebab apa kita kata enjin undersquare ni dia sangat bertenaga? First kali kita kena faham. Okey ya. Bila kita kata stroke tu tinggi, automatic grain sub tu sendiri besar. Automatic. Kan? Sebab ni kan grain sub. Oh, bulat tu. Okey, pin duduk sini. Kalau stroke 50 mm, contoh besar ni. Kalau stroke 90 mm, tak mungkin grain sub besar ni. Betul? Sebab stroke tu adalah sini ke sini. Dari sini pusing ke sini. Jadi kalau 50, sini pun masih dapat boleh pergi dekat-dekat 100 lebih kurang lah. Sebab kedudukan pin ni kita tak kira apa semua. Tak mau pening-pening, titik tengah kat mana pun kita tak lukis pun. Boleh tengok cara ukur grain sub. Aku dah buat video tu. Jadi bila semakin tinggi nilai stroke, sepatutnya semakin besar grain sub ni. Secara gear automatiknya. Kan? Tapi jangan tanya aku ada formula pengiraan. Kalau motor dah jack bagai, grain sub nak buat macam mana? Susah. Sebab kalau contoh LC LC 135 modified CC 250, takkan nak ambil contoh grain sub motor Superbike 250. Grain sub dah pun nak sama besar crankcase dah. So, aku tak dapat cara yang ideal untuk pemilihan grain sub ni lah. Ni kita cerita-cerita macam tu je lah. Kena faham bila stroke tinggi, grain sub besar. Bila grain sub besar, kita kena faham dia perlukan force yang tinggi. Ya. Rugi padam dia. Okay, bila grain sub terbesar, dia berat. Okay, bila dia berat, dia perlukan daya ni kita panggil force lah. Force yang kuat untuk menggerakkan benda ni. Betul? Kalau force tak kuat, tak boleh berpusing benda ni. Grain sub ni besar. Grain sub ni besar ni. Berat. Jadi dia perlukan force yang kuat. Sebab tu dia kuat kuasa bawah ke tengah. Tengah kat atas dia kuat juga. Dia ada rasa menekan juga. Bukanlah kita kata mati. Kita tak boleh kata mati terus enjin tu. Sebab tu kalau kita tengok lori gear 1 ni bukit sampai. Kan? Sebab kalau kita letak macam ni Ferrari dengan lori. Lori bawa berat 20 tan. Ferrari ni kita letak 2 tan je. Boleh laju tak Ferrari yang asalnya laju? Tak boleh laju. Sebab enjin dia bukan didesign untuk bawa beban. Tu kalau untuk undersquare ni memang enjin yang boleh bawa beban. Dia memang enjin kuat lah kita kata. Memang enjin kuat. Sebab dia memang design macam ni. Atas sebab grain sub dia besar, perlukan force yang kuat. Jadi bila dia kilang pengeluar bubuh, sebab dia pun create. Dia engine. So bila pengeluar buat macam ni, ratio primary, secondary, ratio gear apa semua dia dah ambil kira. Coating, api, semua mak nenek dia dah ambil kira sebab dia pengeluar. Jadi dia memang design memang cantik lah. Ni je contoh paling mudah boleh bagi tahu lah. Ferrari dengan lori. Ferrari yang laju letak beban 2 tan, lori yang laju bubuh 20 tan, steady je. Ferrari saya tak keluar lah, tak jalan dah kereta tu. Tu contoh kan. Kalau abang nak letak sini 12 tan ke 20 tan ke terpulang lah. Jadi apa faham lah bagi aku. Okey. Dan kalau nak kata dari segi penjimatan daripada pandangan aku secara peribadi, enjin ni lah, undersquare ni lebih jimat minyak atas sebab valve dia kecil. Sebab piston dia besar. Okey. Tetapi ada tetapi lagi. Tetapi secara realitinya, kalau macam contoh Datuk video ni, macam tu nak naikkan stroke lah. Nak daripada bawah tu kuat. Betul bawah tu kuat. Tetapi kena faham, terlampau tinggi stroke dia akan membunuh RPM kita. Sebab faktor timing, nak dapat RPM terlambat. Naik turun tu piston terlampau lambat. Jadi pengeluar yang bijak dia buat macam mana tau. Aku suka kaji tengok spek motor standard. Lepas tu kita fikir kan. Kalau kita tengok motor Wave 110 ataupun Honda Dash apa semua tu kan. Walaupun bore dia 50mm, stroke dia 555, kita kata enjin ada square, RPM atas tu macam senak. Macam mana dia melepaskan tekanan tu tau. Valve dia besar babe. Valve dia size standard original 25.5 valve intake dia. Valve tu ada berapa? 21 kot. 1 ke 22? Tak ingat aku pun. Ke 20? Ni saya valve intake dia besar ni. Kalau ikut 50 bagi 2 25 betul? Aku dah tunjuk kat video tu hari dah cara kira piston dengan valve. 25 saya bala tapi dia pakai 25.5. Lagi besar. Piston dia kecil lah 50. Dia ibarat motor S5 pakai valve racing lah. Dia besar lagi. Stroke dia tinggi. Jadi daripada bawah ada tenaga, atas pun dia tetap boleh riliskan segala tekanan dan memasukkan
minyak dengan banyak lah. Itu cara pengeluar. Bijaknya pengeluar. Memang bijak lah, kalau tak ada tak boleh design motor lah. Aduh. Tengok. Ni adalah cara-cara dia orang lah. Kan? Sebab tu aku suka tengok motor standard. Kan? Ni untuk enjin apa ni, undersquare. Undersquare ni memang bagi aku enjin yang memang kuat lah. Memang kuat sebab dia daya dia kuat. Ni. Kalau macam enjin yang oversquare tadi, dia berat bawah. Kalau nak hilangkan masalah tu, piston banyak apa semua tu kan. Tu cara-cara kenapa kereta, orang tanya kenapa kereta cam kecil tak besar mana pun. Tengok valve dia besar mana dengan piston. Cuba try keluar. Valve dia lagi besar sang. Sebab apa macam tu? Sebab apa macam tu? Sebab power to weight ratio. Kereta power to weight ratio, kereta weight dia lebih kau daripada power. Sebab tu menghilangkan masalah weight tu, dia kena hantam 4 piston. 4 piston. Kalau satu piston saja, satu piston cc contoh 1000. Cc contoh kereta cc 1000. Mana nak conteng kena padam ni. Aduh. Tak ada kau buat tekan butang ke padam sendiri. Ni macam ni tau. Kalau macam contoh sebiji kereta cc 2500. 2500 cc ataupun 1500 cc. Dia tak boleh satu piston je. Kalau satu piston je cc besar ni berat. Dah lah kereta tu sendiri body berat. Kereta pun berat dah berapa ribu kilo. So satu piston tu dia akan lemah. Dia akan berat kau punya bawah. Sebab tu dia buat 4 piston. 4 piston dia counter dapat cc yang sama. Boleh ref lagi senang daripada yang satu piston tu je, valve besar, bawah pun lembek, siap-siap atas pun tak jumpa power tu. Sebab daya tekanan tu tak cukup. Kita kena faham tau. Sini Sini 1000 rpm. 1k rpm. Baik. Okey, ni gerah rpm lah kita kata, gerah rpm. 7k rpm. 12k rpm. 12,000 lah rpm. Okey. Sebab apa enjin yang oversquare tadi, aku terlepas patut tunjuk ni tadi kan. Tak maaf. Okey, sebab apa enjin oversquare ni kita kata lemah bawah? Sebab setiap enjin dia perlukan daya tekanan yang cukup baru enjin tu boleh berfungsi semua benda. Maksudnya cam yang degree besar tu boleh jalan, valve yang besar tu boleh function betul-betul. Sebab kita kena faham, setiap 1000 rpm ni kadar tekanan dalam enjin kita berbeza-beza. Semakin tinggi rpm kita, makin padat lah, makin kuat lah. Sebab tu dia boleh tolak daya kuat. Ibarat penampak lah. Sebelah tangan 5 jari. Budak umur 5 tahun dengan 20 tahun. Tangan sebelah sama, tapi yang mana lagi kuat? Confirm 20 tahun punya penampak kuat betul. So ibarat macam ni lah. Ni umur kecil, makin besar. So bila makin besar, daya makin kuat. Sebab tu enjin yang macam tadi oversquare, dia perlukan RPM yang tinggi baru dia dapat menekan segala kebocoran. Sebab dia bocor kan. Piston besar, memang betul piston besar. Valve pun besar. Jadi nilai kebocoran dia tinggi. Cara untuk menutup kebocoran kat situ, pakai degree cam kecil sikit. Kecil banyak pun tak ada masalah. Asalkan janganlah sampai cam standard teruk sangat tu. Nanti power band tak cantik pula. Kan? Jadi bila cukup tekanan dia, baru dah hilang masalah bocor. Tidak ada bocor, kerepeh. Bila laju baru dia jadi padat. Dah tak boleh slow ceh duk bocor sudah. Tu yang power bawah tak jalan tu. Sebab tu yang ke RPM 7000 baru dia baru dia kembang power tu. Kembang tu lah kita bagi sebagai power band. Dekat situlah terletaknya kekuatan motor kita kan. So ini untuk undersquare. Masuk sikit oversquare dia terlepas. Itulah kita buat video spontan macam ni lah. Kadang lepas buat video, alamak ada benda aku tak cerita, tapi lantak lah lain kali lah. Okay, so lepas oversquare ada undersquare. Lepas undersquare kita ada enjin, aduh tak bersih lah. Kita ada enjin square. Pening pula baru WD-40 ni. Okay kita ada enjin square. So enjin square tu macam mana pula? Enjin square ni paling ringkas ni. Kita ada enjin square. Enjin square ni syarat-syarat kelaikan dia, jeng. Nilai piston dan stroke sama. Okey. Bagi aku ini adalah type enjin yang tak nak pergi mana. Senang kata dia mudah, enjin mudah lah kita boleh cakap, mudah. Sebab apa? Karakter dia dari bawah sampai atas.
Ni jenis enjin yang senang jalan. Kita tak kata, sebab enjin ni dia dua. Kalau hang nak top speed, ambil top speed, bawah jangan minta. Kalau hang nak bawah, atas hang jangan minta. Tapi kalau enjin ni dia dapat dua-dua, tapi dia takkan yang sekuat yang ni, dia pun takkan sekuat yang ni. Dia duduk tengah-tengah terus. Dia macam tu. Dia memang macam tu, kan. Tak banyak enjin square ni, tak banyak. Ada motor apa aku jumpa tu? Tengok kat Google juga kan. Tak ingat motor apa. Tapi memang ada lah, cuma tak banyak lah. So enjin jenis square ni dia senang bawa lah, dalam pekan yang senang berjalan lah. Tapi ada square pun senang jalan juga, sebab kuasa bawah kuat. Sebab tu banyak Kap Chai adalah enjin under square. Macam tu. Itu Kap Chai, motor Kap Chai banyak under square, kan. Macam over square memang kita tahu motor tu ini motor untuk top speed ke, kan. Ni adalah untuk square. Paling mudah. Paling mudah untuk enjin under square, untuk enjin square ni. Macam tak ada contoh pun nak bagi. Sebab tak banyak pun enjin ni. Okey, yang ni je lah tunjuk boleh cerita. Tak ada benda lain pun. Nilai dah sama, itu adalah enjin square. Okey, apa yang hangpa boleh faham tau daripada yang kebeleter yang aku pun macam tak faham apa aku cuba sampaikan ni. Dia macam ni tau. Bila hangpa modify motor, bila kata modify ni tukar barang head block lah. Head block barang enjin lah, bukan tukar bearing je dah kata motor modified, bukan. Bukan motor standard pun tukar carburetor, itu pun bukan modified pun. Kita tak punya modified pun macam tu. Okey, first kali kita kena faham. Tak bersih ke? Tujuan kita modi. Memang tujuan modi semua nak laju. Betul, tapi ke mana kita nak laju tu? Adakah kita nak highway ataupun santai-santai? Pilih nak mana? Nak highway ke nak santai? Kalau nak highway, silakan pilih enjin over square. Kalau nak santai-santai, silakan pilih enjin under square. Mudah je. So bila kita kata enjin over square, kena faham lah syarat-syarat dia. Piston besar, bawah pun boleh bubuh lah besar. Jadi bila kita dah design enjin kita ke arah over square, kuasa bawah macam aku beritahu tadi, bawah jangan minta tegang daripada bawah dah. Melainkan hang modify sampai cc 400 LC cc yang 400 modify, tu lain cerita. Ni kita yang modify santai-santai, orang panggil apa, modify ringan-ringan kan. Modify geli-geli ke macam ni. Ni untuk design je over square. So bila kita minta macam ni, kita kena faham lah pemilihan sprocket kita macam mana, minjet pilot kita macam mana, minjet bagi basah sikit. Sebab kita nak main RPM atas panas, takut nanti jam panas, minyak tak cukup, spring valve bengkok, valve bengkok sebab valve tu meleding sebab panas sangat. Buka piston belakang sampai merah, memang minyak tak cukupnya. Ni untuk over square. Okey, kalau untuk santai-santai kita ambil enjin under square. Ni untuk main pekan lah, main pekan. Sebab apa? Kita pulah ada. Sebab enjin yang under square memang macam tu karakter dia. Sebab dia stroke tinggi, dia pulah mesti ada punya power, mesti pop jumpa terus. Sedangkan yang ni pulah terkejut je, dia jadi kuda ni kan. Yang ni jadi kuda, dia lemas bawah, kena main kelas pula. Kalau nak compare dengan enjin under square ni pulah jalan terus. Senang je, pulah jalan terus je. Terbang-terbang wili-wili sampai gear 8 kalau ada gear 8 lah. Enjin under square. Dan bagiku secara peribadi, enjin under square ni pun jimat minyak juga sebab valve dia kecil. Dan enjin under square ni memang untuk santai lah. Bagi contoh, janganlah banding contoh motor Harley Davidson. Macam mana je lah. Aku sebut apa faham sudah. Harley Davidson dengan motor R1. Contoh Harley Davidson 1000cc. Contoh, aku tak tahu ada tak ada Davidson 1000cc. R1 pun 1000cc. Janganlah ajak dia race. Sebab kata, motor 1000cc sama. Memang tak boleh lah. Sebab R1 sini over square dia RPM gila babi, RPM 15 kot. Harley Davidson ni bukan RPM tinggi pun. Dia enjin santai-santai. Yang ni contoh top speed sampai 300 km sejam. Yang ni ada ke orang nak bawa Harley Davidson handle macam ni? Handle tegak macam ni nak top speed 300 km sejam. Balik awal. Tak boleh. Sebab enjin ni didesign santai-santai. R1 ni didesign top speed parasnya. Fly kaki gede-gede kat belakang. So memang tak kena lah. So kena faham benda-benda ni. Benda-benda ni kena faham. Ni paling basic lah ni. Jangan ada buat rem sebelah Harley Davidson kalau hampa pakai R1. Tapi kalau hampa pakai AS Spy, hampa jangan rem sebelah Harley Davidson pula. Dia potong bunyi sama. Bunyi Harley Davidson kan satu nada kan. Daripada bawah, atas, tengah semua sama. Macam tu. Satu nada je bunyi dia. Tu kalau modify, tengok benda ni ya. Hampa nak yang mana? Nak highway okey, buat over square. Nak santai-santai, pilihlah under square. Tapi macam mana nak highway tapi nak santai-santai boleh juga? Fikir sendiri ya.
Boleh jalan juga, boleh. Tapi jangan minta sangat lah. Jangan minta sangat kuat daripada bawah tu. Sebab nanti dia akan merosakkan masalah motor kita balik lah. Sebab kita modify motor, kita kena ingat, kita pakai motor, bukan motor pakai kita. Maksudnya, kita keluar motor, kita keluar duit kat motor, kita nak guna dia. Bukan kita duk keluar duit banyak, motor duk osak. So, tak kena lah. Sebab motor ni adalah satu alat, teknologi, enjin yang direka untuk memudahkan kita, memudahkan perjalanan dari titik A ke titik B. Bezanya sampai dulu. Tu je. So, pilih je lah. Pilih dengan berhemah lah. Janganlah pula mesej aku pula sang saya nak melifat, nak pergi kerja jauh 40 km sang saya nak buat enjin yang mana. Masalah agak macam tu. Boleh pilih kat sini lah. Boleh pilih kat sini. Right. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat apa faham lah apa yang aku cuba huraikan dalam masalah-masalah macam ni. So minta maaf kalau bab square tu pendek sangat sebab macam tak ada benda nak cerita kan. Kalau nak tengok enjin under square macam enjin kereta pun banyak kan, dua kan. Piston tak besar sangat, stroke lagi tinggi. Sebab apa? Power to weight ratio dia, ya. Weight dia lebih tinggi daripada power. Sedangkan kita motor, power kita lebih kuat pada weight, kan. Contoh 1000 cc, patah balik 1000 cc ni. Ni kereta. Kereta 1000 cc dengan R1 1000 cc. Confirm lah R1 ni lagi laju. Kereta ni slow. Tak pun kereta, aku dah kancil sikit, kancil 850. Aku dah kancil. Sini lori. Lori ni contohlah 3500 cc. Aku kancil bubuh enjin kelisa 1000 cc. Aku pergi potong lori ni berhenti kat RR, aku pergi camdek daripada lori. Cc besar saja, tak guna, tak laju pun. Sebab enjin kereta aku, power to weight ratio aku lebih kuat dekat power. Sebab body aku taklah seberat body lori. Lori mestilah weight dia terang-terang. Kena faham benda-benda macam tu lah. Okay, tak ada apa dah, itu saja.